Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati TS Muhammad bin Abdullah, penyelia satu program inovasi baja organik Ibu, UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Yang dihormati Encik Ahmad Huzairi bin Khalid, penyelia dua program inovasi baja organik Ibu, UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang. Yang dihormati Ustaz Muhammad Anas bin Muhammad Yaakob, pensyarah sambilan sepenuh masa ACIS UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, selaku penceramah jemputan kita pada hari ini, yang dikasihi saudara Haris Daniel bin Izwani Masri, pengurus program inovasi baja organik Ibu, UiTM Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, dan seterusnya barisan ahli PIBO yang dirahmati Allah sekalian. Megabat arak indah berbalam, dipuput bayu ke pohon ara, pemanis kalam selamat malam, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program pada malam ini. Saya, Puan Nur Amalin Kristina binti Tuan Azliman selaku moderator anda pada malam ini mengucapkan selamat datang kepada para hadirin dalam program Usrah Pembaziran Makanan dan cerita semula yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Anas bin Muhammad Yaakob, iaitu penceramah kita pada hari ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagi menambahkan keberkatan majlis pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan untuk mengamirkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Akil Ikmal bin Muhammad Jalil. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Akil Ikmal atas bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin yang dirahmati sekalian, untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, tujuan program ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran kepada kita semua betapa pentingnya kita semula dan agar tidak mengamalkan pembaziran dalam kehidupan seharian kita. Dan lebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi adalah Muhammad Muhammad Yaakob, seorang bapa kepada 3 orang cahaya mata yang berasal dari Kelang Selangor yang kini menetap di Pasir Gudang, Johor. Beliau mempunyai lulusan ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, UniSyams, dengan CGPA 3.99. Kini beliau sedang menyambung PhD Fast Track di Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Skudai dalam bidang syariah dan merupakan pensyarah sambilan sepenuh masa bagi Academy of Contemporary Islam Studies di UiTM Pasir Gudang. Akhir sekali, beliau juga telah menerima anugerah Tuanku Chancellor UniSyams pada tahun 2016 dan juga anugerah Jaizah Imtiaz Kuliah Syariah pada tahun yang sama. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjumpa Ustaz Muhammad Anas untuk memulakan usrah kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Cubaan suara. Suara saya dengar? Dengar. Okey. Dengar Ustaz. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Amalin Kristina. Kemudian saya nampak ada pensyarah TS Muhammad dan Sir Huzairi ada tak? Belum Kemudian pengarah kita ataupun kita punya ketua dalam grup ni, Haris Daniel. Baik, dan semua yang hadir pada malam ni insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan lebih kepada bersembang lah. Usrah ni di keluarga kan. Bila keluarga kita cakap-cakap macam cakap santai-santai lah insyaAllah. Saya pun ada satu video nanti saya nak tunjukkan daripada YouTube. Sebelum tu boleh ke saya nak share slide? Okay. InsyaAllah slide saya ni direngkas je. Saya pun tak ada buat banyak pun. Sebab poin-poin saja insyaAllah. Jadi topik kita pada malam ni adalah pembaziran makanan dan juga kitar semula kan. Pembaziran makanan dan kitar semula. So ni gambar dekat MACD. Masa ni saya santuni seorang student FKM. Apa ni? Anda semua satu fakulti ke macam mana? Ada semua satu fakulti ataupun ada campur-campur? Campur. Campur Okay, baik. Okay, kita sambung.
Baik, pembaziran makanan dan kita semula. Jadi malam ni apa yang saya akan kongsikan dengan anda semua di rumah iaitu tentang beberapa pengertian dan juga dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian kita akan tengok poin-poin yang dari sudut agamanya lah para ulama simpulkan daripada tajuk kita ni. Baik. Dalam Al-Quran ada dua ayat. Ada dua ayat. Yang pertama surah Al-Isra. Dan surah Al-Isra Allah Ta'ala bersabda, berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Surah Al-Isra ayat ke-26 dan 27. Dalam ayat ni Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud وَآتِ ذَا الْقُرْبَى, dan berilah kepada dha qurba. Dha qurba ni kaum kerabat kita. Haqqahu, dia punya hak. Maksudnya mungkin kalau anak ada hak nafkah dia, isteri ada hak nafkah dia. Okay? Dan juga wal miskin, orang miskin, wa binas sabil, dan juga binas sabil ni orang yang bermusafir. Sebenarnya ini satu perkara yang kita jarang jumpa lah. Okay? Kalau ikut dalam Islam, orang yang bermusafir ni kita kena beri dia sesuatu. Kita kena contoh kalau dalam satu kisah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ketika dia datang satu tempat dalam keadaan bermusafir, tak ada siapa dekat situ yang nak jamu dia makan, nak bagi dia untuk datang bertamu. Sepatutnya orang kalau tengok ada orang luar ni, kita sapa dia dan kita terus jemput dia datang ke rumah. Itu dia punya budaya yang sepatutnya Islam ajar. Okay? Jadi sebab tu dalam Quran sebut wa banas sabil, dan juga orang-orang yang bermusafir. Wala tubadzir tabzira, dan janganlah kamu membazir dengan satu pembaziran. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah daripada saudara-saudara syaitan, dan juga syaitan terhadap Tuhannya adalah satu makhluk yang kufur. Okay? Dan dalam ayat ni perkataan tabzir. Okay? Kita fokus perkataan tabzir. Dan yang kedua ayat lain dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, pakaikanlah pakaianmu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu nak ke masjid. Dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang yang melampaui batas. Jadi ada dua perkataan, israf dan juga tabzir. Dua-dua ni kalau dari segi kita biasa kata jangan bazir, jangan bazir. Tapi dia ada perbezaan. Kalau situ saya tulis, israf ni adalah melampau, membazir pada perkara yang harus, yang perlu baginya. Contoh bila kita makan tu perlu, tapi bila melampau dan membazir dalam makanan, itu istilahnya kita panggil sebagai israf. Okay, israf. Manakala tabzir pula, ulama ada banyak tafsiran lah. Jadi antara tafsiran yang diberikan adalah tabzir ni melampau pada perkara yang tidak patut. Perkara yang tidak patut dan perkara yang dilarang. Contohnya, membeli perkara yang dilarang membeli arak ke, membeli rokok ke dan sebagainya. So tu antara bentuk tabzir. Okay? Perkara yang dilarang. Jadi dua benda ni adalah perbahasan kita lah. So topik kita hari ni pembaziran makanan dan juga kita semula. Baik. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay. Dalam Islam, kita ada satu konsep namanya istidamah. Okay. Istidamah ni sebenarnya dah ada lama dah. Istidamah ni kalau bahasa kita Melayu maksud dia lestari. Okay.
Kenapa kita tak nak bazir makanan? Kenapa kita nak kita semula? Sebab kita nak ada konsep lestari ni. Okay? Bahasa Arab dia sebut al-istidamah. Istidamah ni maksudnya kita nak meminta kesinambungan ataupun penerusan. Okay? Kita buat benda ni, apa yang kita dapat hari ni dapat diteruskan pada masa yang akan datang. So, apakah buktinya dengan Islam ni menggalakkan kepada istidamah ni? Tu yang pertama tu lah. Allah Ta'ala kata kita ni sebagai seorang khalifah dan akan memakmurkan alam. Okay. Kalau orang yang dia tak fikir nak memakmurkan alam, bila dia hidup, dia gunakan sepenuhnya, kemudian dia mati dan dia tak kisahlah. Okay. Apa akan berlaku pada orang selepas dia tak kisah. Ini satu konsep yang saya nak bawakan lah kepada semua. Kenapa orang bukan Islam dia suka berhutang? Dia berhutang banyak-banyak. Akhirnya bila bayar hutang tak nak bayar. Lepas tu dia kata, aku dah hutang, nanti pandai-pandailah korang cari ganti dari mana nak dapat aku punya hutang tu balik. Sebab dia tak fikir pun tentang kehidupan selepas kematian, afterlife tu kan. Dia fikir dah mati, dah lepas lah. Tapi dalam orang Islam tak. Kita Islam kita percaya bila dah mati, selepas tu akan ada dia punya reward dia pula. Reward dan juga balasan lah bagi orang yang buat jahat dapat jahat kan. Jadi itulah konsep konsep khalifah dan pemakmuran alam. Allah Ta'ala kata, huwallazi ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Dialah yang telah menjadikan kamu daripada bumi dan wasta'marakum fiha, dan kitalah manusia ni lah akan mengimarahkannya. Okay? Mengimarahkan tu, jaga alam ni. Jadi ada dua sudut yang perlu dijaga sebagai seorang khalifah ni, iaitu dari segi dari segi mencari usaha kurniaan Allah dan juga larangan membuat kerosakan. Dua benda ni. Kita cari mana-mana kurniaan Allah yang ada, kita gali cari minyak, cari emas, cari sumber-sumber yang lain yang Allah Ta'ala dah sediakan kat dunia kita, bumi kita ni, dan dalam masa sama kita larangan untuk membuat kerosakan. Okay? Dua benda ni yang kita kena fikir sebagai seorang khalifah. Okay? Ada satu kisah tentang Nabi Ibrahim AS. Okay? Nabi Ibrahim ni, kalau semua nak tahu, Nabi Ibrahim ni adalah satu satu Nabi yang Allah Ta'ala uji dia dengan dahsyat lah, Rasulul Azmi. Okay. Ketika Nabi Ibrahim ni telah diuji dengan macam-macam, Allah Ta'ala kata kepada dia, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berkata, aku akan jadikan kau wahai Ibrahim untuk segala manusia ni sebagai seorang imam, sebagai seorang contoh yang hebat. Okay. Kemudian Nabi Ibrahim kata, qala wa min zurriyati. Dia tak kata, okay, kalau aku jadi imam, dah lah. Tapi apa yang dia kata? Qala wa min zurriyati. Ya Allah, macam mana pula dengan zuriat keturunanku? Zuriat keturunanku. Jadi dia fikir apa akan berlaku pada anak-anak, cucu-cucu dia dan seterusnya. Itu yang Nabi Ibrahim tumpukan. Okay. Tentang yang kata mencari kurniaan Allah ni, ni boleh tengok dalam surah Al-Jumu'ah. Okay? Dan surah Al-Jumu'ah kan, kita kalau solat Jumaat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila selesai saja solat Jumaat ni, maka Allah kata bertibaranlah di atas muka bumi, carilah kurniaan Allah. Sebab tu lepas solat Jumaat biasa orang akan terus dikerja kan. Dan dia sahut ayat ni. Maksudnya lepas solat Jumaat tu kita terus pergi makan ke, cari kurniaan Allah yang ada. Okay? Fantashiru, Allah kata bertebaran, cari kat mana-mana yang ada segala kurniaan Allah Ta'ala. Okay? Dan banyak juga ayat Quran Allah kata wala ta'saw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu bermaharajalela kat dunia ni dengan membuat kerosakan. Kerosakan ni sebenarnya dia kadang-kadang
benda yang sekecil-kecil pun kita tak perasan kan. Kita contoh merata-rata, kita tarik pokok gitu kan. Kita buang sampah merata-rata. Itu semua nampak yang simple, tapi itu termasuk dalam ayat ni, larangan membuat kerosakan. Okey, baik. Saya pergi, sorry sebab saya tukar-tukar. Saya buka Google Meet, saya buka PowerPoint Okey. Yang tadi sebagai khalifah, yang kedua penyimpanan dan juga larangan sikap berlebih-lebihan. Okey. Sebagai konsep istimewa lestari ni, yang kedua adalah penyimpanan. Kena simpan dan juga larangan untuk sikap berlebihan. Ini boleh tengok dalam kisah Nabi Yusuf AS ketika mana dia ada raja tu mimpi, kemudian dia bagi tahu daripada mimpi tu kena simpan 7 tahun punya cucuk tanam, ketika mana musim subuh kita simpan, kemudian bila musim lapar baru kita pakai. Macam di Selangor kan tak ada air kan, masa tu kena simpan. Jadi benda ni bukan baru tapi dah ada dalam Islam. Maksudnya konsep simpan tu, bahasa Arab dia iddikhar, simpan. Kita buat catu, jaga kita punya makanan apa semua. Okay. Dan ada juga seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Waqqas. Dia ni ada duit yang banyak kan. Duit yang banyak, kemudian dia kata dia nak, aku ni nak bagi duit aku ni kepada orang ramai lah kalau aku mati nanti. Jadi Rasulullah kata, tak boleh. Awak kena bagi paling banyak 1/3 sahaja untuk wasiat. Okay. Wasulus tu kasih dah 1/3 tu banyak. Kenapa? Sebab Rasulullah kata engkau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan kaya lebih baik daripada kau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan miskin meminta-minta. Jadi sebab tu hari ni orang banyak buat hibah kan. Kita nak pastikan keluarga tu boleh survive walaupun kita dah tak ada. Okay. Kemudian yang kedua tu larangan sikap berlebihan ni. Ni daripada hadis tu satu dalam bahasa Arab. Hadis ni Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, nama dia berkata kepada seorang sahabat nama dia Sa'ad. Okay? Sa'ad ni masa ni sedang berwuduk. Okay? Sa'ad sedang berwuduk, kemudian Rasulullah kata kepada dia, ma hadha saraf ya Sa'ad. Tulis tempat. Ma hadha as-saraf ya Sa'ad. Saraf ni tadi berlebihan, melampau. Dia kata kepada Sa'ad, Sa'ad, apa yang kamu berlebihan ni Sa'ad dalam tengah wuduk ni kan? Lepas tu Sa'ad kata, afil wudu'i saraf? Ya Rasulullah, dekat wuduk pun ada pembaziran? Rasulullah kata, na'am, ya, wa in kunta ala nahrin jar. Ya, walaupun engkau di atas sungai yang mengalir. Jadi sungai yang mengalir kita fikirlah sungai ni mengalir banyak kan. Memang mesti takkan habis lah. Kita ambil wuduk, nak ambil wuduk sejam pun boleh, nak ambil wuduk lama pun boleh. Tapi Rasulullah kata, dalam sungai yang mengalir pun kita tak boleh berlebihan. Okay? Tak boleh ada saraf tu. Jadi dalam berwuduk, dalam banyak benda, lagi tak boleh berlebihan. Dalam buat makanan apa semua. Kemudian yang terakhir adalah dari segi pengagihan harta rampasan perang. Sorry, ini mungkin saya tak ada kaitan dengan kamu cerita pasal makanan, tak nak membazir, tapi saya ambil satu konsep, kita kena fikir untuk akan datang istidamah lestari tu dan bukti-buktinya daripada ni, antaranya pengagihan harta rampasan perang. Okay. Bila ada harta rampasan perang kan, ada jenis yang belum perang lagi, ada yang jenis dah perang. Harta-harta tu ada dia punya cara pembahagian dia. Jadi cara pembahagian dia, contohnya dia kata Umar Al-Khattab, dia bila dia agihkan harta-harta yang dia hanya agihkan harta-harta yang boleh dipindah. Contoh macam pedang, kuda tu boleh pindah. Tapi harta-harta yang bersifat macam tetap, macam tanah, apa semua tu, rumah, dia tak agihkan. Okay? Sebab harta tu untuk generasi yang akan datang, dia akan memanfaatkan tanah tu untuk generasi yang akan datang. Jadi so slide saya sampai situ sahaja. Okay. Jadi pada konsep ni, usrah pembaziran makanan dan juga kita semula ni,
dalam Quran, dalam hadis banyak sentuh tentang penting untuk kita fikir masa akan datang. Jadi dalam bab makanan pun sama juga kita kena jaga makanan kita tu jangan ada berlaku pembaziran. Okay. Saya bagi contoh. Dulu saya duduk kat negara Arab ni orang Arab. Orang Arab ni dia kalau tengok kita makan, kita kan biasa kita ambil nasi, makan, dah tinggal sikit kita akan tambah lagi kan. Makan lagi kalau sedap, senang lagi tambah lagi. Orang Arab tengok kita dia kata, engkau ni apa hal? Dia kata, kau ni apa hal? Kita kata, tak adalah aku tambah. Dia kata, kenapa engkau tak ambil awal tu banyak terus? Tak payah tambah-tambah dah lepas tu. Dia kata macam kita ni duk tambah tu macam menyusahkan. Kenapa tak sekali tu terus bukit kan? Jadi memang budaya dia macam tu. Kalau saya pernah pergi rumah dia orang rumah orang Arab tu, bila datang rumah dia, kalau dia jamu makan, ya Allah dia akan jamu dahsyat Biasa kalau seorang macam kita ni, biasa dia jamu seorang tu setengah ekor ayam. Boleh bayang kita biasa makan seketul ataupun paling banyak 1/4. Tapi dia bagi seorang tu setengah ekor ayam. Dan kadang-kadang kalau ikan tu, seorang seekor ikan siakap yang besar kan. Ya betul itu cara dihidang. Dia muliakan tetamu tu lah. Cuma yang tak bestnya kadang-kadang membazir tu. Kalau kau tengok orang Arab makan nasi, dia makan nasi, dia contoh nasi tu satu pinggan, setengah pinggan akan tumpah, setengah pinggan akan makan. So macam setengah pinggan yang tumpah tu dah membazir. Dia kata macam apa benda makan macam ni. Pernah lah ada kawan saya dia jenis dia suka berdebat dengan Arab kan. Kita kadang kita makan makan ayam, kita akan gigit sampai licin tulang tu kerana kita gigit bagi hancur nak sedut dan dalam tulang tu kan. Orang Arab tu tengok, dia kata kat kawan saya, kata engkau ni makan ayam macam anjing. Dia kata gitu lah. Engkau makan ayam macam anjing kan. Anjing pun macam ni. So dia, kawan saya tu dia jenis tak diam kan. Dia tengok orang Arab tu makan tumpah-tumpah, makan macam setan dia balas balik kan maksudnya. Dia bagi tahu ayat Quran tadi, innal mubazirin akan ikhwana syaitan tu, dia bagi tahu. Tu memang suka gaduh lah. Jadi benda yang baik kita ambil, benda yang buruk kita jauhilah. Okay. Dan ni ada juga satu lawak tentang makan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Okay. Orang Arab zaman Rasulullah tu, mereka ni bila makan kurma dia tak ada makan nasi macam kita. Nasi ni zaman Islam pun lambat jumpanya, sahabat lambat jumpa nasi ni. Okay. Dia makan kurma. Okay, Rasulullah para sahabat makan kurma. Rasulullah makan kurma, letak biji. Rasulullah makan kurma, letak biji. Jadi ada sahabat nak bergurau. Nak bergurau dengan Rasulullah. Dia ambil biji-biji kurma dia tu, dia letak dekat depan Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah tak sedar lah. Saya dia kata, Ya Rasulullah, banyaknya makan. Banyak je kau makan kurma ni kan. Orang biasa makan sikit je tapi makan banyak ni. Dia macam nak kata macam kita lah, woi makan banyak ni kan. Setelah pun balas balik. So kata, okey lah, daripada engkau yang makan sekali dengan biji-biji. Biji-biji pun tak ada, kau makan dengan biji lagi teruk So masa tu pun sahabat semua gelak kan. Dia nak kena Rasulullah kena balik pada dia kan. Macam kita lah mungkin bagi banyaknya kau makan, padahal sebenarnya kita nak bergurau je kan. Okay. So tu satu contoh. Dan banyak, boleh makan banyak, cuma jangan membazir. Jangan membazir. Kalau contoh tak habis, sila sila bungkus lah. Sila bungkus dan beringat dahulu. Okay, boleh saya share satu video ni dalam bahasa Arab sebenarnya. Ya, saya share. Okay, ini antara saya buat full screen lah kot Okay, video ni sebenarnya tajuk dia Khawatir, dia satu rancangan Arab dan dia kali dalam episod ataupun dalam season yang kelima ni dia
pergi ke Jepun. Okay, dia pergi ke Jepun dan dia tengoklah apa Jepun punya. So dia tulis sini Yaum fi hayah kumamah. Hari pada kehidupan seharian dalam kehidupan orang yang uruskan sampah itu sendiri. So ni intro dia lah, nanti dia tunjuk macam mana ketika mana Jepun kena bom nuklear, kemudian dia boleh bangkit kan. Okay, ini poin penting kalau tengok situ dia tulis ilmu plus akhlak plus amal, apa ni hasilnya adalah nahdah. Nahdah ni kebangkitan. So dia ada ilmu, dia ada akhlak dan dia ada amal, akhirnya dia bangkit. Okay, dia bangkit, dia punya negara dia jadi maju kan. إليكم ما يحصل. دحين احنا في إقلاع سيارات النظافة. Okay, dekat sini dia kata dia nak tengok macam mana pekerja-pekerja yang pungut sampah ni hari first, maksudnya ataupun pagi-pagi tu sebelum dia nak bertolak apa yang dia buat. Okay, boleh tengok keadaan di Jepun ni lah, di Jepun في طوكيو مع عمال النظافة كلهم. ده عندنا واحد بيسوي ستريتش قبل لا يبدأ. شوف واللي هناك هيثم يمينك. كانوا متجمعين هنا بس ما لقطناهم، كانوا كلهم قاعدين مسوين دائرة وبيسووا ستريتشات، كله قاعد يسوي ستريتش. هذا عندهم دوام صباحي كده دائما. شوف كيف هذا اللي بوقف الناس دحين السيارات، أول ما توقف السيارات عشان يمشوا لهم الطريق. النظافة في طوكيو كده حماية So dia kata kat sini, dia kata cuba tengok lori sampah ni daripada belakang. Dia kata cantik cantik, dan dia tak tunjuk pun dalam dia sebab dia nak menjaga pencemaran pandangan tu lah, tak nak bagi nampak kotor kan. Nanti dia akan bagi bandingkan dengan tempat lain. النظر الإنسان في الشارع علشان لا يتأذى نظره ويشوف يعني الزباين في السيارة وهي مفتوحة فمقفلينها بالكامل. انظروا إلى حالة سيارة طبعا باين كيف الزبالة هنا مكشوفة. So ni dia kata kaukab akhar dia kata dalam planet yang lain. Dia nak jagalah, tak nak kata negara mana kan. Tapi dia kata tapi dalam planet yang lain, kata cuba tengok dia punya lori sampah dia macam mana. كانت قبل شوية قبل نصور طيرت شوية أكياس لأنها ما هي مقفلة بشكل سليم. منظر ما هو حضاري طبعا. منظر boleh nampak dia punya pandangan kan, nampak sampah-sampah apa semua. So dia kata jauh beza dengan apa yang berlaku di Jepun lah. So dia bahagi الزبالة
الزبالة كلها في أكياس موحدة بيضة. هتلاحظوا إنه كل الزبالة مقفلة بطريقة موحدة وفي لون واحد. Saya kata tengok semua situ plastiknya sama, warna putih ya. Dia dah susun betul-betul lah. Orang kat rumah tu dah susun betul-betul sampahnya. اللي قاعدة تنظف حاليا ليست عاملة نظافة، هي من سكان العمارة، والنظام عندهم أنه كل يوم في ساكن من سكان العمارة يتبادل بالدور لتنظيف العملية هذه هنا. Okey, dia kata bila lori sampah tu dah kutip sampah, maka dia kata sukan ni penduduk tempat tu sendiri yang bersihkan dia punya tong sampah tu. Dia tabadul dia gili-gili, hari ni orang ni bersihkan, esok orang ni pula. Benda ni kalau dekat Malaysia kita tong sampah besar tu ada tak orang bersihkan? Tak ada kan, macam biar gitu kan. So ni satu budaya yang patut kita contohi. اللي انتم شايفينها. شوفوا طبعا كيف الزباين اولا مقفله. الحين هذه دوبها فتحوها علشان يودوه. الزباله المفروض اساسا تكون مقفله علشان الجراثيم والتلوث وما في زباين طافحه، ما في مبدا. So dia kata tengok semua sampah-sampahnya kering. Kemudian tak ada pun sampah-sampah yang bertimbun tak ke atas sampah ke apa kan. Semuanya letak elok-elok. الزباله الطافحه في اليابان. Tunjuk pakai slipper panjat atas tu sampah apa semua kan. Jadi saya dia buat pembandingan lah pembandingan yang tu. جدول رمي الزبالة، يعني أنت ما ترمي الزبالة وقت ما تبغى، في أيام محددة وكل يوم محدد له إيش مسموح لك أنك ترمي. الاثنين مثلا combustible garbage، ويوم السبت الريسايكلز، الأشياء اللي ممكن إعادة تكريرها، newspapers، مجلات، أوراق، كلها هذه فقط يوم السبت. So tadi tu jadual untuk buang sampah recycle hari apa, hari Sabtu yang nak dibakar hari apa. So dia ada buat jadual. Cantik benda tu شوفوا عملية تنزيل الزبالة. واو. Okay, واو. there's another car coming. ايش ذا؟ ابغى 20 كاميرا هنا. الله 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 الله. هذه بتمسك في كلبشات بتاخذ الموضوع. اوه ماي جاد، اول مرة اشوفه. الله 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 الله. ده بيطلع هياخده فين ده؟ بيكون فوق. واقف انا على الحفه، فجاه المصور يقول لي ده ما فيش ريحه يا استاذ احمد. فطلعت قلت اي والله ما في ريحه، انا واقف على الزباين وما في ريحه. So dia kata bila tengok situasi tu, tiba kawan dia kata, "Syekh, perasan tak apa benda? Tak ada bau lah." Lepas dia kata, betul lah. Memang tak ada bau busuk. So dia macam terkejut lah kan, kenapa dekat tempat pelupusan sampah yang sebesar itu tak ada bau busuk. Okay? فتعجبت، فطبعا رحنا للمسؤول فبقول له ما في ريحه، قال لي جابانيز جاربج نو سميل. قلت له ليه يعني؟ قال لي الريحه بتيجي من فين؟ بتيجي من بقايا الاكل وبتيجي من بقايا المشروبات، انه الواحد يرمي قاروره لسه فيها مثلا بواقي بيبسي او شيء، فمن هنا تاتي ريحه القمامه. فاحنا ندرب ونعلم الشعب الياباني من اولى ابتدائي
كيف يرمي الزبالة، بحيث انه قبل لا يرمي لازم يفضي اي سوائل او اي اكل، بعدين يرمي الزبالة، فبالتالي تبقى الزبالة خالية من الروائح. نعود. Okay, so dia kata tadi dia mula ajar kepada anak-anak daripada sekolah rendah lagi, kecil-kecil lagi, cara untuk buang sampah. Okay. So dia kata kenapa Jepun punya sampah tak ada bau? Sebab contoh kalau air dalam tin tu dikosongkan dulu air tu. Kalau makanan sisa-sisanya dia kosongkan dahulu baru dia buang kan. So dia asing lah sampah-sampah yang itu dengan sampah-sampah yang basah-basah tu. نعود مرة أخرى للكلام اللي كنا بدأناه معاكم، سيارة النظافة المخصوصة للمدارس اللي بيروح. So ni dia buat lori sampah khas untuk budak-budak sekolah rendah. Dia nak ajar kan. فيها المدارس علشان يعلموا الطلاب هذه المهنة وتفاصيلها وكيف طبيعة عامل النظافة لما يشتغل حيحس بإيش، ويخلوا الأولاد بنفسهم يشيلوا الزبايل ويحطوها. عاملين لهم سبحان الله حلقة متكاملة. دوبنا كنا بنقول إنه الزبايل ما لها ريحة لأنها بفضوا منها garbage bag. So tu dia tunjuk dia nak ajar budak-budak kan, nanti sampahnya akan masuk dalam lorinya akan nampak macam ni sampahnya. So dia pendidikan kita semula, pendidikan buang sampah tu dia dah ajar daripada kecil lagi. So saya pun secara peribadi rasa tak ada pernah saya belajar kat sekolah cara untuk buang sampah kan. Jadi sebab tu negara dia macam tu Okay, saya nak cepat sikit. عشان الريحة وكل اوكي بعدين حركة وضع. So dia bagi contoh sini, orang Jepun budak-budak kecil-kecil lagi dia dah ada suka cinta terhadap lori sampah tu. So dia jadikan mainan yang eksklusif lah kan, sebab dia nampak hebatnya lori sampah. Dan petugas-petugas yang buang sampah tu, yang kutip lori sampah ni, budak-budak akan nampak diorang macam hero tau. So bila dia lalu, nanti budak-budak sekolah kan bye-bye kan, kata macam orang ni sangat berjasa dengan diorang kan. Ramai nak jadi macam tu lah. So okay, saya bagi last, dia bagi satu situasi yang lain. Ni dia bagi contoh dekat tempat lain lah. Dia punya tempat pelepasan sampah dia. الباب. في أي احترازات واقية لازم نسويها قبل لا نخرج؟ لازم نغطي ولا ماشي الأمور؟ ماشي عادي؟ لا 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 شميت؟ أوه لا ما كانت متوقعة الهجمة دي. الهجمة على الباب كأنه واحد ضربني كف الريحة. طيب احنا مو لازم نصور من. So dia kata bila buka pintu je, ya Allah bau tadi kan macam horror gila. So dia kata seolah macam buka pintu macam kena penumbuk sekali dengan bau tu kan. Terkejut dia. So dia lari jauh ha. قريب. أنا من جد بدأت كذا. ماني رايح بلاش تصوير اليوم. خلاص نرجع بقى. So dia kata okay, cameraman kita tak jadi syuting ni, tak jadilah bau sangat. Tak jadi nak syuting. نرجع. احنا سوينا غلطة انه فتحت باب السيارة هناك وما كانت محسوبة الصراحة. طيب بسم الله. سنقترب من الحدث ومعنا طاقم الفريق هنا، معنا صورهم، معنا اخ محمد صمد واخونا. شميت الريحة هناك ولا ما جيت جنبك؟ اجل من بعد من هناك انا شميتها. So dia kata daripada jauh tu dia dah bau kan, dia pakai mask pun nak jaga. So inilah contohnya keadaan kan yang sebenarnya kalau ikutkan benda-benda tu berlaku dekat negara Islam sendiri. Okay, negara Islam sendiri. Dan saya secara peribadi saya pernah pergi satu pantai dekat negara Arab ni. Dia punya pantai Allah penuh dengan sampah lah kat tepi pasir tu kan.
pasir-pasir pantai tu, kalau kita Malaysia cantik lagi kan. Tapi dia macam sampah. Ya Allah, banyaknya sampah. Jadi kat mana kita kata an-nazafatu minal iman kan, kebersihan sebahagian daripada iman, pembaziran makanan apa semua tu belum nampak lagi dekat negara Islam, okey. Dan ada juga satu kata-kata orang yang baru masuk Islam, dia kata aku bersyukur kerana aku kenal Islam dahulu sebelum aku kenal orang Islam. Dia kata aku bersyukur sangat-sangat sebab aku kenal Islam dahulu sebelum aku kenal orang Islam. Maksudnya dia masuk Islam sebab dia study, dia kaji apa yang ada dalam Islam tu dan dia tertarik, kemudian dia masuk Islam. Dia kata kalaulah dia jumpa orang Islam dahulu, kalau dia pergi negara orang Islam, tengok keadaannya, dia rasa mungkin dia tak akan masuk Islam sebab tengok keadaan yang sebegini. Okay? Dia bermula pada sekecil-kecil lah, makan yang kita buat hari-hari kan. Makan, minum, tu semua hari-hari. Kemudian ada kita semula pun, itu pun kita buatnya berlaku hari-hari. Dan benda ni sebenarnya diri kita juga. Dan saya sendiri pun, saya rasa seperibadi, bila kita buang sampah, kita belum betul-betul pastikan pengasingan apa semua tu kan. So ni memang perlu dipupuk daripada awal dan kita kena tahu, dan semua ni adalah satu galakan, satu yang sangat dituntut dalam Islam itu sendiri. Okay? Islam, kita kalau semua tahu dalil Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. So dia bukan sekadar kepada manusia, tapi kepada binatang, kepada alam itu sendiri. So 3 kan, manusia, binatang dan juga alam. Jadi mungkin itulah sedikit yang saya sampaikan pada hari ini. Yang rancangan khawatir ni dia ada dia punya terjemahan dia juga sebenarnya. Jadi bila saya tengok episod-episod yang lain, contoh ada episod ni saya kongsikan kita kalau di Malaysia kita beli aiskrim, kita tak ada, contoh beli aiskrim Robin. Di Malaysia saya tak pasti keadaan dia macam mana sebab saya tak pernah beli aiskrim Robin kan. Mahal sangat. Cuma bila orang ni dia pergi dekat aiskrim Robin tu, dia tanya, bila dia nak beli, nanti tukang kedai tu akan tanya, awak nak makan sini ke nak makan dekat rumah? So dia kata saya nak makan kat rumah. Lepas tu dia tanya, rumah awak dekat mana? Kenapa dia tanya kan? Kalau kita beli aiskrim, orang tak tanya rumah kat mana, sebab dia nak bungkus kan. Jadi kata rumah dia dekat area sekian-sekian. Dia pun bajet, okay, daripada kedai tu ke rumah dia mungkin ambil masa dalam setengah jam contoh, setengah jam ataupun 15 minit. Dia letakkan ais kering. Awak tahu tak ais kering ni? Ais kering ni benda yang nak bagi aiskrim tu tak cair. So dia tengoklah kalau rumah dia setengah jam, dia tahu okay, ais yang dia nak bagi tu banyak mana. Kalau dekat lagi sikit kan. So dia letak benda tu dalam aiskrim Robin tu untuk jaga daripada aiskrim tu tak cair. Jadi orang ni pun, ustaz ni pun dia try lah. Okay? Dia letak, memang beli aiskrim tu dan dia tunggu perjalanan sampai dekat rumah dia dan dia buka. Cair ke tak? Memang tak cair. Sebab dia jaga kan, dia jaga dia punya kualiti. Dia nak pastikan aiskrim tu tak membazir. Tapi setengah tempat dia tak ada kisah pun. Terpulang lah. Kau nak makan sekarang ke, kau nak makan bungkus ke, itu pandai-pandai lah. Bukan aku penting aku jual je, tak. Tapi dia nak jaga betul-betul benda tu. Dia tak nak berlaku sebarang pembaziran. Dan antara yang menarik juga, dia tunjuk satu situasi lah. Satu situasi dia dekat taman tau. Dekat taman, kemudian ada orang Jepun muda-muda ni lah tengah makan french fries apa semua. Tiba-tiba french fries tu terjatuh atas lantai, atas tanah. Dan bila terjatuh tu, semua kawan-kawan yang sedang lepak tu, tak kisah lelaki ke perempuan,
semua bantu untuk kutip french fries yang terjatuh tu. Kutip sampai tak ada apa. Kemudian dia pun tertarik lah. Dia pun pergi dekat budak-budak muda Jepun tu. Dia kata, saya nampak tadi benda tu terjatuh. Kenapa awak susah-susah nak kutip? So dia pun terang lah. Dia pun kata, oh sebab saya yang tumpahkan, saya lah kena kutip. Kenapa nak kena tunggu orang lain kutip kan? Memang itu saya punya sebab. Bukannya orang lain kan. Bukannya orang lain. Jadi dia kutip. Kemudian apa benda yang menyebabkan awak ramai-ramai nak kutip apa semua ni? So dia kata, saya suka tempat ni bersih. Jadi orang lain pun suka tempat ni bersih. Kalau saya tak buat macam tu, nanti orang akan terseksa dengan perbuatan saya. Sebab tu saya buat. Jadi itu menarik. Jadi bila tengok tu, ya Allah, ini kefahaman yang sebenar yang kita nak. Kita nak sukakan kebaikan kepada orang lain. Okay? Bukan macam ada setengah kawan saya yang saya pernah bergaul lah kan. Saya pernah bergaul, dia suka buang sampah sebab dia kata aku tak nak cleaner ni makan gaji buta. Itu sangat salah kan. Sebenarnya akhirnya kalau fikir balik, kalaulah kita ada mindset begitu, maka kita banyak keluarkan duit untuk settlekan sampah yang kita sendiri tak pandai buang. Kalau kita dapat saving yang tu, duit tu boleh pakai untuk benda lain lagi. Untuk untuk benda yang lebih manfaat daripada nak jaga sampah yang kita buang merata-rata. Dan kawan saya yang saya pernah musafir dengan dia memang tahulah saya ni memang tak suka buang sampah rata-rata kan. Dia macam nak kacau-kacau lah. Dia kata dia buka tingkap sikit, kemudian dia buat macam, oh Anas, alamak, sampah aku terbang lah. Aku tak sengaja. Sebenarnya dia sengaja. Dia saja nak provoke kan. Perkara tu tak baik lah. Kita kena ada mindset begitu. Mindset jaga alam ni. Jadi untuk malam ni, kita fokus pada pembaziran makanan dan juga kita semula. Dua ni berkaitan. Kita hari-hari kita makan, pastikan tiada pembaziran. Okay, satu lagi. Okay. Ayat Quran ada satu sebut. Ayat Quran ada Allah Ta'ala sebut, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Maka hendaklah manusia tu lihat kepada makanannya. Jadi makanan ni Allah Ta'ala suruh kita tengok dan perhatikan. Ada banyak sudut lah, mungkin saya ada share dengan beberapa orang student. Sudutnya antara yang pertama, Allah Ta'ala jadikan makanan ni ikut tahap kita. Bila kita dalam perut ibu, makanan kita daripada tali pusat. Bila kita keluar, kita menyusu ibu. Dan masa tu tak ada siapa ajak. Tapi Allah Ta'ala dah susun. Kita secara nalurinya, bila jumpa susu ibu, kita akan hisap. Tumbuh gigi, kita dah mula makan benda yang lembut-lembut. Lepas tu sampailah sekarang kan. Itu sudut yang pertama. Allah Ta'ala suruh tengok makanan sebab nak kaitkan. Semua tu Allah Ta'ala dah susun. Dan yang kedua, sudut yang kedua adalah bila kita tengok makanan, kita akan fikir dalam satu lauk yang kita ambil. Contoh nasi ayam lah. Ada nasi, ada ayam, ada timun, ada sambal, ada apa semua tu. Kita tengok dekat nasi tu, sebenarnya berapa banyak tenaga, berapa lama saya nak menghasilkan satu nasi ayam tu. Nak dapat nasi, nak kena tanam padi kan, nak tunggu padi tu boleh dituai apa semua, kemudian jadi beras, lepas tu jadi nasi. So tu melibatkan petani. Nak makan ayam tu nak kena ternak daripada dia telur, kemudian jadi kecil, tunggu dia besar boleh makan. Sama juga tomato, salad apa semua tu memerlukan masa dan memerlukan banyak sumbangan untuk menghasilkan satu makanan. Jadi kita kena syukur sangat-sangat. Jadi kalau kita makan tiba-tiba macam tak sedap lah kedai ni, I bukan taste I rasa kita buanglah makanan ni. Itu sangat tak menghargai segala masa yang Allah Ta'ala dah berikan untuk kita dapat sepinggan nasi ayam tu. Lagi contoh makan buffet kan. Buffet memang antara perkara yang sangat membazir lah. Cuma saya pernah jumpa satu hotel. Hotel ni kelebihan dia bila buffet tu, contoh bila tak ada orang nak makan dah, dia akan sediakan bekas. Dia kata minta semua untuk
ambil apa yang ada ni dalam bekas yang kami sediakan, bawa balik. Kita kalau buffet kan tak boleh bungkus kan. Tapi satu hotel tu dia menggalakkan orang untuk bungkus supaya ini elak pembaziran makanan. Wallahu a'lam bisawab.